rabbil alamin. Allahumma salli wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والكفر والعصيان. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Al-Kahfi ayat 110 yang bermaksud, maka barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal salah dan tidak syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Kahfi ayat 110. Sadaqallahul azim. Yang dihormati berbahagia Tuan Kuasa Pengurusan Kuliah Zuhur MBI Shah Alam, dan yang dihormati, yang diraikan seluruh kehadiran para jamaah Zuhur di tengah hari yang penuh barakah ini. Pertama-tama, alhamdulillah, kita bersama-sama merafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat rezeki yang masih Allah limpahkan ke atas dan kepada kita semua. Yang pastinya, apa saja yang nikmat Allah beri, yang Allah berikan kita nikmat dan seumpamanya itu, wajiblah kita syukur ke atas dan kepadanya. Itu di antara tugas kita yang paling besar sekali. Kita boleh renung balik dalam hidup ini bagaimana tanpa nikmat anugerah rezeki Allah Subhanahu wa taala apa yang kita ada, kita pasti akan jadi manusia yang bukan pun manusia, tapi sebagai insan yang kaku, mati, dan tak ada apa-apa kedudukan sebenarnya. Tetapi dengan nikmat Allah jualah kita boleh hidup,
Daripada awal pagi kita bangkit, boleh meneruskan kehidupan seharian dengan ibadat, dengan solat, dengan pekerjaan, cari harta dan seumpamanya sampai saat ini, semuanya di atas nikmat rezeki Allah yang Allah kurniakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu nak menghitung nikmat Allah, kamu tak akan dapat menghitungnya, mengiranya. Demikianlah di saat kita merenungi tentang nikmat yang Allah berikan ini, kita bukan sekadar bersyukur dengan kata-kata, dengan bibir, dengan lisan, tetapi terjemahan itu mesti dengan amalannya, dengan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hubungan itu kita, tuan-tuan sekalian, bila kita beribadat, itu apa tandanya? Ibadat adalah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat tanda syukur. Kita salat ke, sembahyang ke, berzikir ke, sedekah ke, infak ke, duduk dalam majlis ilmu yang seumpama ini, buatlah kebaikan, kebajikan sebanyak mana kita buat untuk orang, tolong orang, macam-macam lah. Itu semua adalah merupakan ibadat yang tandanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kaitan ibadat syukur ini kaitan yang tidak berpisah. Dengan maksud seorang yang bersyukur jaga ibadat. Seorang jaga ibadat, dia sedang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini falsafahnya. Seulang balik, seorang syukur pada Allah, jaga ibadat. Dan seorang yang buat ibadat, dia sedang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang yang tak syukur, dia tak jaga ibadat. Tak ada kamus ibadat dalam hidupnya. Tak ada nak baca Quran, tak ada nak berzikir, tak ada nak mengaji, tak ada nak buat baik. Tak ada syukurlah. Dan seorang tak jaga ibadat, dia tak syukur. Dan seorang yang kufur, tak jaga ibadat. Itu nisbahnya. Maka dalam hubungan ini, tuan-tuan, puan semua, bicara kita semenjak lama-lama pun bukanlah puluh tahun, ya, tapi dah beberapa tahun ini, kitab kita iaitu manhaj hidup orang beriman. Saya kena sebut itu supaya nampak ke mana arah perbincangan saya sekali sebulan ini. Semalam Datuk Mufti bab hadis, dan sebelumnya ustaz kita pun bincang bab tertentu. Maka tajuk saya ialah tentang manhaj ibadat, manhaj hidup orang beriman, manhaj hidup orang beriman. Jadi sebab kita pertegaskan supaya syukur ibadat itu mesti diserasikan. Kalau diserasikan keduanya, bermakna kita berada di jalan yang betul, di jalan yang benar. Syukur berlaku, ibadat dilakukan. Ibadat dilakukan, syukur pun berlaku. Maka dua tidak berpisah. Tidak boleh seorang tu berkata, saya syukur pada Allah tapi saya malas sembahyang, tak nak mengaji ilmu, tak nak buat ibadat. Anda telah berbohong dengan Allah Azza wa Jalla. Macam mana anda syukur kalau tak jaga ibadat? Ataupun seorang tu berkata, ini peliklah sikit, saya beribadat tapi dengan Tuhan tak ada apa. Lagi pelik. Sebab apa makna ibadat kalau tak kenal Allah? Dia nampak kedua-dua tu ada keserasiannya, syukur dan ibadat. Jadi kalau orang tanya, macam mana nak syukur kepada Allah? Jaga ibadat. Itulah jawapan yang mutlak, yang mudah, qat'i. Macam mana nak syukur kepada Allah? Jaga ibadat. Bukan sekadar terima kasih Tuhan dapat makan hari ini, terima kasih dapat bernyawa. Tak cukup.
jaga ibadat, buat ibadat. Dan ibadat pula dalam kacamata agama banyaklah. Ada yang sunat, ada yang wajib, itu kena jagalah. Baik. Jadi kita nak sambung balik bicara kita dalam bicara bulanan ini, di mana tajuk kita masih lagi tentang soal zikir. Satu di antara cabang penting kita untuk syukur ialah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan ayat daripada surah Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Hai manusia, kata Allah, ingatlah kepada aku, niscaya aku ingat kepada kamu, dan syukurlah kepadaku, janganlah kufur terhadapku. Tengok tu. Kalau kita nak ikatkan balik dengan cerita saya tadi, muqaddimah tadi, Allah sebut tu, washkuruli wala takfurun. Syukur, jangan kufur. Mana orang kufur macam mana, tuan-tuan? Orang kufur ni, kalau dalam agama, dia tak tunggu nak kata Tuhan tu tidak ada. Kalau dia kata tak ada Tuhan tu, memang kufur sungguh lah. Dah syirik pun, dah murtad dah. Tuhan tak ada, Tuhan ni lemah, Tuhan ni tak ada sangat lah, tak nampak pun itu. Tetapi boleh jadi orang tu kufur juga sebab apa? Kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat. Kufur tetapi bukan kufur agama, kufur di atas rezeki Tuhan, kufur nikmat. Dan bila kita kufur nikmat, Allah beri nikmat mata tak guna pakai dengan baik, nikmat telinga tak dengar baik, nikmat tenaga tak guna baik, kufur nikmat. Jadi ini juga menandakan kita tidak jaga ibadat. Seorang jaga ibadat, dia tak kufur. Orang jaga ibadat, contohnya tenaga ada, dia tegak dalam solat, diri, sujud, bangun rukuk. Sebab dia ada, dia faham, dia syukur atas nikmat Allah beri, dia boleh tegak dalam solat, boleh rukuk, sujud elok-elok. Sekali semayang 5 minit, 6 minit, 10 minit, yang duha pun, yang fardu dia buat. Sebab dia syukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah beri nikmat penglihatan mata kepadanya, dia syukur. Macam syukurnya, diguna mata untuk melihat benda baik-baik, tengok Al-Quran, tengok hadis Nabi, itu tanda syukur dengan ibadat. Sebab nikmat Tuhan beri, dia guna untuk ibadat. Masa Allah beri, diguna masa untuk tujuan-tujuan pahala, bukan untuk lalai dan lupa. Jadi ini semua jelas. Allah sebut washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Jangan kamu kufur, kata kepada Allah kepada kita, jangan kufur pada aku, syukur pada aku, wahai manusia. Baik. Jadi antaranya ialah dalam zikir ini, kata Ibnul Jauzi dalam kitab ini kita baca, menurut Ibnul Jauzi, ia seorang ulama besar, Al-Imam Al-Jauzi rahmatullahi alaihi, maksud zikir yang terdapat dalam ayat di atas melibatkan 3 perkara. Zikir ini kata ada 3 perkara, 3 bentuk, 3 keadaan. Yang pertama, zikir dalam solat yang dilakukan dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, hendaklah dilakukan dalam keadaan duduk, dan jika tak mampu juga, hendaklah dilakukan secara berbaring atau rusuk. Ini merupakan pendapat Ali bin Abu Talib, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas dan juga Qatadah. Ayat tadi, Al-Baqarah 152 tadi, Allah sebut, fadhkuruni, hei hambaku, ingatlah pada aku, zikir. Jadi kata Jauzi, dalam ayat 3 maksud. Yang pertama, zikir dalam solat. Boleh berdiri, berdiri. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, berbaring. Berbaring tak boleh, saya tambah lagi, tanam terus. Dah matilah tu, tanamlah. Dia berdiri pun tidak boleh kerana sakit, duduklah masa sembahyang. Kursi pun ada,
Tu kursi kita ada 2 buah ni. Ini tandanya saya tak ramai sakit. Kalau masjid, kursi puluh-puluh. Masjid apa orang sakit? Biasalah kan. Ini adalah juga yang uzur, mungkin faktor keuzuran badan, tak apalah. Dia tak boleh berdiri, duduk di kursi. Sembayang, fardu ke sunat buat. Tak boleh duduk. Berbaring ditilam sakit, di hospital, di rumah. Berbaring. Masuk waktu, berbaringlah. Tak boleh berbaring secara berbusuk, terlentang. Sampai tahap Nabi ajar kita sampai solatnya macam mana? Dengan isyarat mata pun. Dah tangan tak boleh bergerak dah. Roya kiri kanan, tapi masih ada ingatan lagi. Gerak mata. Semua Zuhur 4 rakaat, dia mula dengan niat di hatinya, dia tahu ni Zuhur 4 rakaat ni. Sampai tahap tu. Tapi kalau dah tak ada, dah boleh dengan gerak mata, tadilah. Kira-kira bongkok buku tanah lah. Dah mati lah tu orangnya. Baik, itu saya tambah, tu bukan daripada kitab tu. Tapi hakikatnya mati, tak apa lah. Baik. Jadi rupa-rupanya, dalam solat itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada ulama yang kata solat itu ada 2 makna. Satu, zikir dalam maksud ingat kepada Allah melalui ingatan. Kita tak lupa solat. Itu makna pertama. Ini saya ambil tafsiran sedikit daripada para ulama. Solat dengan zikir yang pertama, ingatan. Lepas kita ke mana-mana, ingatan pertama, solatlah. Kita musafir jauh ke utara, ke selatan, nak balik kampung ziarah mak. Dalam minda kita kena ada tu. Apa kena ada? Ingat tentang solat. Aku bergerak pukul 10 pagi ni, kira-kira jam zuhur nanti nak sembahyang jamak takdim contohnya. Niat. Di mana RNR sekian tempat. Ataupun kita niat awal untuk jamak takhir bila dah sampai ke kampung contohnya. Sebab jalan 5-6 jam sampai ke kampung, dah asar sembahyang jamak takhir. Ada kekuatan tu. Zikir mana solat kita ingat. Kita nak musafir, tak hanya dalam negara, luar negara pun. Nak tolak sekejap lagi flight kita pukul 10 pagi. Nak mengalah ke mana? Nun ke Jeddah, nak buat umrah. Nun ke negara tu sebab melancong. Kita fikir tu, nak solat dalam kutubang ke macam mana ni? Waktu masuk, macam mana solat kutubang? Di kursi macam mana? Ada ruang solat. Macam tu. Ini semuanya dari mukmin. Berkata ulama, zikir dalam solat mana? Ingat solat tu, ingat waktu. Tapi yang sedihnya kita kadang-kadang nak musafir, kita tak fikir nak solat kat mana, fikir nak makan kat mana. Rancang dah. Anak-anak kita sebuah kena penuh. Naik kenderaan saja, bang, agak kita nak makan kat mana ya? Rancang nak berhenti kat mana makan tengah hari. Memang kerja makan sungguh. Ya, tak salah keperluan makan tu ada, tapi sebut kepada anak kita, insyaAllah kita bang, kakak semua, kita nak bergerak kejap lagi dah pukul 11 ni, pukul 11.30 kita bergerak sekarang, pukul 11 dah. Kita akan solat jamak takdim tau. Kena ingat sekarang ni, insyaAllah RNR sekian-sekian kita berhenti. Nampak tak cerdik kan musafir kita tu? Itulah zikir. Yang pertama, ingat tentang solat. Ingat. Zikir dan ingat. Ini antara kata-kata ulama. Batulah antara masalah dalam kehidupan kita, takut tu kita lupa bab tu. Lebih teruk lupa waktu. Lebih teruk lah. Jam 1.10, jam 1.06 minit Zuhur masuk, dia tak kisah. Dah pukul 2.30, dia tak peduli. Dah pukul 3 suku, dia buat tak erti. Dah pukul 4.30, Zuhur dah habis dah pun, dia buat tak tahu. Teruk tak tuan-tuan macam ni? Angguklah sikit. Teruk lah tu. Ya. Sampai tahap dia tak peduli waktu Zuhur ke asar maghrib. Seharian hidupnya dia tak kisah jam berapa masuk waktu asar maghrib. Ini nak kata apa lagi? Diary dah cacat. Dah rosak dari mukmin. Saya teringat
Saya baru bercakap dalam beberapa minggu lepas satu tajuk khusus tentang solat di satu masjid dalam kuliah Maghrib. Saya masih ingat lagi. Sampailah Ibn Al-Mubarak radhiyallahu anhu. Ini seorang ulama tasawuf terkenal, Abdullah Ibn Al-Mubarak. Dia kata apa? Dia ulama tasawuf. Kata Ibnul Mubarak, dia kata, sejahat-jahat manusia, min aswa'in nas, aswa' ni seburuk-buruk lah, jahat pun dia, su' ni jahat, seburuk-buruk sejahat manusia, dia kata apa? Orang yang langsung tak peduli tentang solat dan waktunya. Langsung tak peduli. Solat tu hal, waktu solat pun dia tak ingat, kerana sibuk dengan dunia. Jam zuhur dia tak peduli, jam asar tak kisah. Ini orang paling jahat, kata Abdullah bin Al-Mubarak. Kita tak kata jahat macam tu. Kita jahat sebab menipu. Memang menipu jahat, pecah amanah jahat, rasuah jahat. Tapi dalam agama, orang yang tak peduli waktu semayang dianggap oleh ulama atau sebagai orang jahat, aswa'in nas. Jadi kita, tuan-tuan sekalian, ingatlah zikir dalam bab solat ini, ingat waktu. Saya duk sebut ini sebab dari mukmin begitu. Dari kita beruntung, kita ingat waktu tu solat, hafal dalam hati. Jam subuh waktu sekarang, seminggu sekarang ni 5.54 pagi contoh. Kita ingatlah. Kita boleh semak dari kita, phone sekarang ni mudah ya, tekan je waktu solat syalam, keluar untuk seminggu tu. Tak nak syalam, cari waktu solat Kota Baru. Tapi duduk syalam, buat apa je Kota Barunya. Kita boleh nampak, boleh hafal, tengok, mudah untuk urusan kita. Jam zuhur 1:05 tengah hari, kita rekod untuk minggu ini. Jam asar 4:14 petang, kita rekod. Jam maghrib jam 7:07 malam, untuk seminggu ini kita rekod. Jam isyak 8:14 malam, 8:14. Sekarang 8:14, 13 dah sekarang, akan awal lagi. Kita rekod ni, tuan, tidak pernah merugikan kita. Menyebab kita akan berhati-hati kalau kita dalam musafir. Kita tahu, zuhur kejap lagi, nak berhenti kat mana. Jadi ini dari mukmin. Nampak simple, tapi dalam ini manhaj hidup orang beriman, manhaj jalan hidup orang beriman. Tak kira siapalah, muslimat muslimin. Saya dalam satu ceramah, kebetulan ceramah itu kepada anak-anak campur dengan bapa sekali. Ini cerita lama lah ni, cerita lama sungguh. Tapi adalah maksud sebalik cerita lama itu. Ceramah satu sekolah, campur ayah mak sekali. Tapi ceramah kita turun ke level lah, level taat kepada mak ayah. Tapi anak ada, anak bukan anak umur 3 tahun, 10 tahun, anak 17, 18, anak 5, 16, kata 3, 4. Sekali saya masuk kepada bab solat, saya tanya anak ni, ya ayah dia adalah dalam majlis tu. Soalan saya kepada anak ni bukan umur 13 tahun, jaga satu, katan 3 dah, dari 15 tahun. Saya tanya, sekarang ni belum pergi sekolah, pagi-pagi solat subuh kan? Dia diam. Tanda tu. Soal lagi, subuh jam berapa sekarang? Saya tanya budak tu, pasal subuh. Dia tengok muka saya, subuh pukul 7 ustaz. 7. Saya kata pukul 7? Melampau pukul 7 ni. Kenapa pukul 7? Sebab ayah saya sembahyang pukul 7. Tengok tuan-tuan. Jadi budaya terkekal dalam ingatan budak. Rupa dia pun sembahyang subuh, sembahyang. Ia sembahyang tapi jam 7 pagi. Itu kan dari mukmin, dari Melayu tu, dari Jawa sekali lah. 7 subuh ni dari Melayu, dari orang mukmin, ikut jam solat masuk, waktu masuk. Jadi dia tanya budak ni, nampak sangat. Mungkin ayah, saya tak tanya mana ayahnya, tanya ayah, malu ayahnya. Ya, patut tanya kan, patut mana ayah, tengok muka ayah sikit. Tak tanyalah, tapi
Itulah contoh tuan-tuan. Jadi kita dalam hidup ini nampak benda simple tapi tidak simple. Baik. Zikir yang kedua dalam solat kata ulama ialah bacaan-bacaan dalam solat itu. Tadi zikir solat ingat waktu kan. Yang kedua ni, ini saya bawa di luar ni, bukan dalam kitab ni, di luar kitab sikit. Zikir yang kedua dalam solat ialah kita bersolat itu zikir. Bahkan dalam salam solat kita baca daripada Allahu Akbar, angkat takbir, zikir dah. Kita baca Fatihah, zikir. Kita baca ayat-ayat Al-Quran lepas Fatihah, zikir. Kita baca doa, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, zikir. Kita tahiyat, zikir. Jadi dalam solat itu zikir. Semuanya adalah zikrullah belaka. Jadi orang tak ingat solat, anda telah tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, kata Zaudi, zikir dalam solat dan luar daripada solat, ia merupakan pandangan segolongan ulama tafsir. Zikir dalam ayat ini bermaksud di luar solat pun sama. Di luar salat apa zikir kita? Istighfar, zikir. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah, tengah mandu, tengah makan, sebab makan, alhamdulillah. Kenyang, sendawa, kita dah minum air, dapat minum air seteguk, alhamdulillah, syukur. Itu zikirlah. Di samping kita ulang acap kali. Subhanallah, subhanallah. Contohnya lepas solat, belum solat. Ini maksud pada Quran. Yang ketiga ialah zikir dalam maksud rasa takut. Ini kata Zaudi. Dia kata apa? Zikir ketiga maksud rasa takut. Maknanya orang-orang yang beriman menunjukkan rasa takut kepada Allah ketika berdiri melaksanakan segala urusan mereka, duduk, berdoa dan ketika berdiri. Maksud apa? Kita dalam keadaan ingat kepada Allah tentang ancaman-ancamannya. Itu zikir juga. Dalam maksud takut. Aku ni takut akan maksiat. Kalau maksiat aku buat, berdosa, Allah murka. Nampak? Aku ni takut akan neraka. Neraka ini panas, membakar. Dia tak kenal siapa dah. Kalau dia panas, dibakar, hancur leburlah batang tubuh aku. Aku ni takut ancam pada masyar. Kalau aku dibangkit, ilmu tak cukup di dada. Itu zikir tu. Rasa takut ancaman Allah Subhanahu wa taala. Aku ni kalau mati dalam kubur nanti apa nak jadi? Kubur tu dah sempit lagi kalau ilmu tak ada. Contohnya, itu zikir juga dalam bentuk rasa takut. Al-khawfu. Ini kata Ibnul Jauzi. Ingatan bentuk ketakutan. Wallahu a'lam lah. Sebab kita tak nampak yang tu. Kita zikir ni sebut bibir lah kan. Yang ni pun kata takut, ini pun zikir. Dan takut pada Allah pun zikir juga. Ingatan. Satu hari seorang sahabat Nabi SAW, iaitu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Muaz bin Jabal seorang sahabat muda. Dia orang muda, bukan orang dah berumur, tapi sahabat muda Nabi. Mana sahabat yang agak muda usianya. Muda umur tapi tua imannya. Mana gah lah imannya. Dia muda tapi imannya macam orang tua. Sebab gah keimanan dan gah keilmuannya. Muaz bin Jabal hebat orangnya, dan dia sejarah dia cukup mulia. Kemuncak karier dia sebagai sahabat Nabi, Nabi kagum dengan dia, Nabi lantik sebagai Gubernur Yaman. Orang muda lagi. Akhirnya dilantik sebagai Gubernur Yaman, pemerintah Yaman, buka Yaman. Zaman sekarang ni dia Gubernur pada di awal dihantar Nabi sebagai Gubernur. Itu kehebatan beliau lah. Orang muda yang umur muda tapi imannya cukup padu dan gah, tua soal imannya. Baik. Satu hari Muaz bin Jabal dia berjalan di jalanan. Ni nak sebut rasa takut ni, zikir pada Allah Azza wa Jalla. Dia berjalan di jalanan, maka dia tengok ada seorang lelaki sedang
menganiayai seekor binatang. Dia berjalan di jalanan, dia tengok seorang lelaki sedang pukul. Ada yang kata anak unta. Ada yang kata anak kambing. Tapi yang penting pukul binatang. Pukul. Anunyai binatang. Mana zalim binatang. Dia tengok. Lalu dia pun berkejar. Dia tengok tu sedang pukul binatang itu. Menganunyai binatang, dia berkejar. Dan sampai ke tempat itu, ditanya lelaki, apa kamu lakukan sekarang? Kenapa kamu buat demikian? Pasal apa? Laki-laki terjawab, binatang ini patut dihukum sekian-sekian lah. Maknanya tak elok lah. Mungkin serang dia ke, berak tepi atas kain dia ke, tak tahulah. Binatang. Jadi benda lah masalahnya. Lalu kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tidak takutkah kamu? Tengok, dia guna perkataan, tak takutkah kamu kesakitan binatang kamu pukul itu, dalam keadaan dia tak erti pun berfikir tentang baik buruk. Binatang tu tak cerdik. Bukan cerdik kalau dia taklah buat benda elok, tak benda tak elok kepada kamu. Tapi tak fikir kamu di atas tindakan kamu ke atas binatang cerdik ini, binatang tu akan akan dakwa kamu kembali. Maksud kata beginilah. Dia kata satu hari binatang akan dakwa kamu balik. Kamu seksa dia. Jadi Mu'adz bin Jabal bercakap benda yang betul. Sekali binatang tu tak cerdik, memang tak ada akal pun, siapa kita boleh seksa sebegitu merupa? Macam kita anggap dia cerdik, otaknya ada otak, padahal tak ada otak. Sekadar lah. Halau lah. Kalau dia berak pun halau lah. Bersihkan najis tu. Dia sepak pukul terajang buat apa? Macam kucing rumah kita lah. Tengok-tengok tai kucing atas kapet. Memanglah kucing kalau jenis manusia berak kat tanah macam kita juga basuh tandas. Kecil di tandas, baru kecil besar contoh. Tapi binatang, akhirnya itulah dia. Tapi sampai tak kita terajang, sepak, saya patah kaki, berdarah kepala kucing. Siapa yang bodoh? Kita yang bodoh pada kucing tadi. Sebab orang cerdik, dia guna akal. Nak macam mana? Halau kucing pergi, ataupun tak pelihara, jangan pelihara lah kemudian. Jika orang lain contohnya, bersihkan saja. Tapi kalau sampai bertindak begitu zalim, sampai sepak kucing, lempar contohnya, itu satu tindakan tak betul. Ingat, kucing tadi akan bertindak atas kita nanti atas kezaliman. Dia ada hak. Mu'adz ingatkan demikian. Takutlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Kan anunya binatang ni. Benda simple, tapi nak cerita Mu'adz diikatkan. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jabal kita dalam soal hidup ini, tuan-tuan, bila kita faham tentang maksud rasa takut itu kepada Allah, kita akan berhati-hati dalam soal banyak perkara lah. Orang takut azab Allah, dia akan tinggal kejahatan kemungkaran. Orang yang takut akan murka Allah, dia tinggal dosa maksiat yang dilakukan. Orang yang takut ancaman Allah pada masyar, dia akan jauhi kemungkaran kemaksiatan yang dilakukan. Orang yang takut kalau matinya tak dalam redha Allah, dia akan mohon ampun kepada Allah dengan sebaik-baik keampunan. Orang yang bimbang kalau mati dalam keadaan tidak dapat nikmat kebaikan syurga, nikmat kubur bercahaya, dia akan jadi orang yang cari kebaikan syurga. Itu dia. Takut penting. Dan satu lagi dalam aspek yang sama, ulama kita menegaskan bahawa sebenarnya dalam Islam ini, dalam agama ini, rasa takut itu mesti ada. Al-khawf dalam hati kita kena ada. Kerana yang boleh menyempurnakan watak hidup kita mukmin ialah dua. Apa dia? Ar-raja wal khawf. Dua perkara yang boleh membina watak mukmin dalam hidup kita ke arah hidup yang baik. Dua. Satu, ar-raja, mengharapkan. Kedua, al-khawf, takut. Ini digabungkan ar-raja wal khawf. Ada dalam kitab Hadi 40 pun ada tu. Sampai ke masa mungkin Datuk
setia diraja mufti kita akan bincang tajuk tu, Raja wal Khauf, iaitu bab raja minta harap, kedua khauf. Kenapa? Macam kita duduk mengaji ni, saya berceramah, tuan dengar, kerana pengharapan, ya Allah, mintalah terima ibadatku, ya Allah, aku datang belajar, duduk setengah jam, aku ceramah sejam ini. Kita ada kekuatan, minta Allah terima. Ar-raja kena ada. Kabulkanlah ya Allah amalku ni, aku ni memang lemah, tapi boleh mari dengan ceramah ni, ya Allah tolong. Itu ada raja tu. Kita buat salah contohnya, kita pun istighfar, kena ada raja, ya Allah terimalah ibadatku, terimalah kampunanku, aku ni ya Allah bersalah, nak mohon ampun. Kena ada raja tuan-tuan, pengharapan. Yang kedua, al-khauf, takut ini dia. Kena ada juga, takut ancaman, takut seksaan, takut hal-hal yang menyukarkan di alam kubur, takut kubur menyempitkan kita, takut alam syurga tak kita ketemu. Allahu Akbar, Subhanallahil Azim. Jadi ini hal inilah yang kita cuba nak angkat supaya kita semua dalam keadaan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala itu selesai bab tu, ya. Kemudian dalam satu hadis Nabi SAW daripada Abu Musa al-Asy'ari, daripada Abu Musa al-Asy'ari, Nabi bersabda, ini cantik hadis ni. Hadis semua cantik belaka, ya, tapi hadis ini memang begitu menarik. Nabi kata apa kepada kita? Ingatan orang zikir tak zikir. Nabi kata apa? Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkur rabbahu mathalul hayy wal mayyiti. Hadis ringkas padat sungguh. Nabi kata perumpamaan orang yang zikir kepada Tuhannya dan orang tak berzikir. Nabi letak dua golongan manusia. Pertama, orang berzikir dengan hati, dengan bicara mudah sekali, mulut sekali, zikir. Yang kedua, orang tak berzikir, tak ada nak baca Quran, tak ada berzikir, mulutnya hanya makan, minum, bercakap. Zikir tak ada. Contohnya, Nabi buat perumpamaan orang yang berzikir dengan tak, ini kata Nabi, seumpama siapa? Seumpama orang hidup dan orang mati. Hadis ini ringkas padat. Mana Nabi sebut kepada kita, orang yang sentiasa berzikir umpama orang hidup, ada nyawa, oksigen, itulah orang yang berzikir, hidup. Ada orang tak berzikir macam orang mati, tak bergerak, tak bernafas, bernyawa, dah kejang kaku, dah menjejuk tubuhnya. Ini orang tak berzikir. Mana apa tuan-tuan? Ini satu ibarat yang cukup padat menunjukkan orang yang berzikir ini nyawa masih ada dalam hidupnya, denyutan jantung masih ada, InsyaAllah ada barakah. Tapi orang tak berzikir macam mayat hiduplah, bergerak dia, makan minum, tapi macam mayat. Jadi di mana kita letak? Betullah kata para ulama, dengan kita berzikir bukan sekadar kita menghidupkan ruh kita, menghidupkan hati bersama. Baik. Kemudian daripada hadis Nabi yang lain bersabda, daripada hadis Al-Hakim daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, disebutkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi kata apa? Ana ma 'abdi haitsu ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Nabi kata Allah telah berfirman. Ini hadis kursi lah ni tuan-tuan. Hadis kursi, mana apa hadis kursi ialah kalam Nabi, maknanya Allah yang datangkan. Itu hadis kursi, perkataan Nabi, tapi maksudnya Allah yang sampai kepada Nabi melalui wahyu. Itu hadis kursi. Jadi kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis kursi. Allah beritahu ni, ana ma'abdi haitsuma zakarani wa taharrakat bi syafatahu.
Allah kata ni, tengok tuan-tuan ni, ini kita nak ni. Kita nak sangat, sekarang bahkan sampai kita mati. Apa keadaannya? Allah kata, aku bersama hamba-Ku. Tapi bersama orang macam mana? Ketika hamba-Ku sebut nama-Ku, ingat kepada Aku. Tuan-tuan, Allah sebut hadis ni, hadis kursi. Nabi sebut, Allah berfirman, aku bersama hamba-Ku ketika mana hamba-Ku sebut nama Aku, dia ingat pada Aku, dia zikir pada Aku. Alhamdulillah, subhanallah, istighfar. Allah bersama kita. Wa taharrakat bi syafatah, dan bergerak bibirnya, ingati Aku. Mana apa tu? Bibirnya bergerak, berzikir sentiasa. Sikit-sikit subhanallah, sikit-sikit alhamdulillah, sikit-sikit bismillahirrahmanirrahim, sikit-sikit kalimah keluar daripada bibirnya macam-macam zikir. Bibir bergerak kerana sebut nama Aku. Kata Allah, aku bersama hamba-Ku macam ini. Jadi kita faham sangatlah tu. Merapati Allah Azza wa Jalla dengan maksud kita ingat Allah merapati kita. Tapi kalau zikir tak ada, Quran tak baca, kita berpisah dengan Tuhan dah berapa lama tak tahu. Zikir terakhir sebut Ramadan yang lepas. Selamat. Tak selamat lah tu. Ni dah bulan berapa dah? Rabiul Awal dah ni. Nak habis dah tak lama lagi bulan Rabiul Akhir. Terakhir zikir bulan Ramadan. Sebab zikir sungguh Ramadan. Hari-hari zikir. Syawal masuk, Ghaibul Ghuyub. Mana terakhir dengan Tuhan bila? Ramadan lepas terakhir dengan Tuhan ni. Baca Quran Ramadan lepas. Dah masuk bulan sekarang, dah bulan 12, bulan 2 Muharram, Safar, dah bulan 4 ni, Islamnya zikirnya tak ada lagi. Kita seolah dah berputus dengan Tuhan, dah putus dengan Tuhan hubungan. Ini hakikat ni. So kita tak rasa lah, tapi hakikat macam tu lah. Jadi kata Nabi, Allah berfirman, aku bersama hamba-Ku yang ingat pada Aku dan zikir nama Aku. Alhamdulillah. Kita dalam keadaan insya-Allah panjang amal kita, usia kita kerana Allah Azza wa Jalla kita jaga, hubungan kita baik, zikir kita panjangkan. Alhamdulillah, Allah tak pernah tinggalkan kita. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya itulah kita harapkan. Kita berpisah dengan Tuhan, tak Allah tinggalkan kita, bahkan Allah sentiasa jaga kita, pelihara kita dengan rahmatnya, barakahnya, pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saya nak berhenti di situ, kerana kalau sambung lagi dia jadi panjang. Kita akan masuk bab yang lain nanti insya-Allah akan datang. Bab apa lagi? Antara satu lagi cabang penting dalam kita kepada Allah, kita berdoa. Kita sebut 3 benda, tuan jangan lupa, saya ingat ni. Pertama, kita bincang isu baca Quran, cara berhubungan Tuhan. Quran kena baca, kita dah bincang panjang. Kemudian kedua, zikir. Sekarang tamat bab zikir, kita sambung nanti insya-Allah bab berdoa, sebagai tanda kita juga merapati Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ni adalah pakaian utama kita. Doa ni pakaian penting, kerana minta itu amat penting kepada Allah Azza wa Jalla. Rintilah. Doa ni satu kepastian yang wajib kita jaga betul-betul. Nak menangis, meratap, sila. Pada Allah kita minta, kita pohon apa saja. Kalau sakit, minta sembuh. Kalau sihat, minta kekal kesihatan. Kalau susah, minta disenangkan. Itu sajalah kita ni. Kita minta. Dan jangan lupa kita wajib minta hanya kepada Allah. Kita akan bincang nanti insya-Allah. Itu sekadar pertemuan pada tengah hari ini. Terima kasih di atas undangan, kehadiran pun yang hadir pun ramai di kalangan tuan-tuan yang menonton live kita pun ramai itu di luar sana. Alhamdulillah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina
وزدنا ولا تنقصنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.